30 minit. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Hebatnya ahli Parlimen Cameron Highland. Datuk Yang di-Pertua, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian dalam perbahasan usul menjunjung kasih ke atas titah diraja semasa pembukaan Dewan Parlimen tempoh hari dan menyentuh perkara-perkara di bawah tanggungjawab Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI. Setinggi-tinggi penghargaan atas segala pandangan, show maupun cadangan yang telah dibangkitkan sepanjang tempoh perbahasan berlangsung. Datuk Yang di-Pertua, sebelum saya bermula poin-poin yang dibangkit, semalam dalam Financial Times, satu rencana bertajuk Malaysia Chance to Climb the Ship Chain menjelaskan keadaan ekonomi kita bahawa kerana pertarungan di antara Amerika Syarikat dengan China membawa manfaat kepada ekonomi kita terutamanya dalam semiconductor, bidang semiconductor. Dan saya ucap tahniah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga Yang Berhormat Batu Kawan yang merupakan Ketua Menteri Pulau Pinang kerana perkembangan pesat di rantaian bekalan semiconductor di Pulau Pinang dan Kulim ni sangat memerangsangkan. Datuk Yang di-Pertua, saya ingin sentuh tentang reformasi pasaran buruh ataupun labour market reform dan pembangunan bakat tempatan untuk keperluan industri. Yang Berhormat Larut telah mencadangkan agar mengutamakan graduan tempatan dalam aspek pembangunan kemahiran dan memberikan latihan dan meningkatkan pengambilan graduan dalam sektor teknologi tinggi dan kerjasama institusi pengajian tinggi IPT tempatan. Agenda pemekasa tenaga kerja tempatan amat sinonim dengan kesinambungan kegemilangan negara yang digarap dalam konsep Malaysia Madani yang mengutarakan raising the floor bagi meningkatkan kualiti hidup dan semua rakyat dan raising the ceiling untuk mengubah struktur ekonomi dan meningkatkan daya saing negara. Sebagaimana diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri baru-baru ini, Malaysia mencatatkan pelaburan yang diluluskan tertinggi dalam sejarah bagi tahun 2023 dengan nilai pelaburan sebanyak 329.5 bilion ringgit yang mana dijangka akan mewujudkan sebanyak 127,000 peluang pekerjaan baru. Melihatkan keadaan ini, terdapat keperluan untuk mereformasi pasaran buruh dalam negara bagi memastikan rakyat Malaysia dapat pekerjaan yang lebih baik dengan gaji yang setimpal dan memastikan industri Malaysia terus kukuh dan berdaya tahan, resilient. Industri Malaysia menghadapi 3 cabaran serentak, iaitu pertama, gaji yang terlalu rendah mengakibatkan rakyat Malaysia tidak lagi memilih bekerja di Malaysia dan bekerja di Singapura. Ramai juga memilih untuk bekerja sebagai pekerja gig kerana gaji di sektor formal terlalu rendah. Cabaran kedua ialah kejayaan negara kita menarik pelaburan pembuatan yang beralih dari rantaian bekalan China telah menghasilkan keadaan di mana kilang-kilang sedia ada dan kilang-kilang baharu tidak ada pekerja yang mencukupi kerana gaji yang masih di peringkat ini. Cabaran ketiga ialah disebabkan perkembangan pesat industri semiconductor, kereta elektrik dan AI. Industri sedunia mengalami kekurangan pekerjaan berkemahiran tinggi, terutamanya jurutera operasi dan jurutera untuk R&D dalam bidang-bidang tersebut dan mengejar bakat-bakat di seluruh dunia. Ya. Yang Berhormat, masa saya berbahas, saya ada menyentuh soal apakah dia kumpulan-kumpulan pekerja utama yang Malaysia perlu ada. Saya bertanya bahawa kumpulan sedia ada yang dalam dokumen kerajaan dari dulu sampai sekarang ialah dipanggil kumpulan profesional, kumpulan
pengurusan kumpulan juruteknik dan profesional bersekutu, dan setiap satu tu ada dia punya kelayakan yang diperlukan. Yang berhormat sebut itu saya rasa merujuk apa yang saya tanya juga. Kumpulan pekerjaan baru untuk menjawab soal gaji, dia tentu ada. Kita kena ada. Ibu bapa kena ada understanding juga kumpulan pekerjaan baru yang untuk menangani atau menjawab persoalan yang berhormat timbulkan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri Mahkota. Betul, untuk menjawab soalan tu nanti sebenarnya sudah ada catik. Apa yang perlu dilakukan oleh negara kita? Pertama, industri di Malaysia perlu bayar gaji yang lebih tinggi supaya anak Malaysia tidak memilih untuk bekerja di Singapura atau bekerja sebagai pekerja gig, dan supaya mereka bekerja sebagai sebahagian daripada sektor formal. Kedua, Malaysia memerlukan seramai mungkin bakat dalam bidang semikonduktor, kereta elektrik dan AI dalam masa yang terdekat. Bermakna kita perlukan bakat ini seperti apa yang dicadangkan oleh Indra Mahkota. Kita perlu mereka secepat mungkin kerana terlalu banyak pelaburan yang datang daripada negara lain di dalam bidang-bidang baru ini kerana perubahan rantaian bekalan ataupun supply chain relocation dari negara China. Dua objektif tersebut tidak bercanggah. Industri Malaysia sekarang mempunyai peluang untuk mencapai lonjakan ekonomi kedua yang belum dilihat sejak tahun 1997. A second economic take-off. Malaysia memerlukan seramai mungkin pekerja berkemahiran tinggi dan mereka perlu dibayar dengan gaji yang berpatutan. MITI bersama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, KPT, Kementerian Sumber Manusia, KESUMA, Kementerian Ekonomi dan Kementerian Dalam Negeri akan melaksanakan beberapa inisiatif untuk membaharui atau mereformasikan pasaran buruh kita, or labour market reform. Pertama, menilai penawaran bakat talent supply berdasarkan tenaga kerja sedia ada dan jumlah yang akan dihasilkan oleh IPT tempatan seperti universiti, kolej awam dan swasta serta institusi TVET. Kedua, menilai permintaan bakat talent demand daripada industri dan melibatkan syarikat utama, anchor companies dan menyediakan unjuran untuk keperluan bakat. Ketiga, menyelaraskan serta menambah bilangan khusus berkaitan teknologi yang khusus bagi meningkatkan jumlah bakat baharu tempatan bagi memenuhi permintaan industri dan sektor terpilih. Keempat, mengutamatkan cadangan pelaksanaan gaji progresif. Kelima, menambah baik dasar semasa pengajian pegawai dagang atau expatriate dengan meningkatkan kadar gaji baru yang lebih tinggi sebagai langkah kawalan kemasukan expatriate dan meningkatkan peluang pekerjaan kepada rakyat tempatan, khususnya bagi pekerjaan berkemahiran tinggi. So dulu ada kategori yang kira rendah, kita nak naikkan gaji supaya gaji boleh dinaikkan dan kita juga dapat expatriate yang kira berkemahiran tinggi. Keenam, melaksanakan sistem levy berperingkat ataupun multi-tier levy untuk pekerja asing. Dan MITI sangat menekankan pembangunan kemahiran dan penciptaan peluang pekerjaan untuk rakyat tempatan. Dalam hal ini, aspek latihan adalah penting untuk menyediakan bakat tempatan untuk memenuhi keperluan industri pada masa hadapan. Justeru, pembangunan bakat telah dikenal pasti sebagai salah satu pemboleh kritikal dalam NIMP 2030. Antara platform perbincangan yang telah ditubuh adalah pertama, Pasukan Petugas Strategik Semikonduktor Kebangsaan, National Semiconductor Strategic Task Force, bagi mentransformasikan industri E&E di Malaysia dan dengan keanggotaan pelbagai kementerian, agensi dan pemain industri, pasukan petugas ini memberi tumpuan dan memacu penambahbaikan kepada 3 aspek iaitu insentif, bakat dan ekosistem dalam industri E&E khususnya semikonduktor. Kedua, pasukan petugas kenderaan EV kebangsaan bagi memacu keupayaan mobiliti elektrik negara dengan menangani isu berkaitan pelaksanaan ekosistem
energy efficient vehicle dengan lebih cekap. Antara tumpuan utama ialah strategi bagi menangani isu kekurangan bakat yang dibangkit oleh industri dalam sektor EV. Selain itu, MITI melalui Perbadanan Produktiviti Malaysia MPC turut melaksanakan inisiatif Academy in Industry sebagai usaha untuk menangani masalah kekurangan tenaga kerja berkemahiran yang dibangkitkan oleh industri. Inisiatif yang dijalankan secara place and train ini mensasarkan penempatan 50,000 bakat tempatan di industri yang terpilih menjelang tahun 2025. Pada masa yang sama, peluang kolaborasi antara IPT tempatan dan pemain industri akan dilakukan secara berterusan agar graduan yang dihasilkan sepadan dengan keperluan industri pada masa kini. Selain itu, corak pendekatan pengajaran dan pembelajaran terutamanya di IPT tempatan perlu berubah kepada berorientasikan kajian kes dan pembelajaran berasaskan masalah dengan membawa cabaran semasa ke dalam kuliah. Ya, silakan. Terima kasih. Isu tenaga mahir adalah isu penting dan isu nasional. Yang Berhormat Menteri ada umumkan sebelum ini liberalisasi dasar pengambilan tenaga mahir asing di kalangan pelajar asing yang menghabiskan pengajian di Malaysia. Secara amnya, perkara tersebut boleh diterima. Tetapi apabila dikaitkan sekali di mana pelajar lokal yang merupakan graduan JPA ditangguhkan kepulangan mereka selama 3 tahun, walhal mereka merupakan tenaga mahir juga, bukankah this is a form of counterproductive di mana kita mengambil tenaga mahir asing tetapi pada masa yang sama kita menangguhkan pengambilan tenaga mahir lokal di kalangan pelajar-pelajar Malaysia? Bagaimana kita nak serasikan dua dasar yang seperti bertindih ini? Terima kasih. Ya, Mohd Menteri, saya nak tambah sikit. Terima kasih. Pertamanya saya ucap tahniah juga pada KPT baru ni dan juga MITI dan juga pihak IPT atas libat urus yang melibatkan untuk pemahaman tentang landscape dan hala tuju pendidikan tinggi yang untuk sinkronis dengan pekerjaan bagi garis panduan untuk landasan hala tuju pendidikan tinggi 2024. Boleh saya tahu apa output yang dapat daripada libat urus tersebut dan juga subjek-subjek apa yang sesuai yang maksud dia yang bertepatan dengan keperluan pekerjaan sekarang. Terima kasih. Terima kasih atas dua soalan tu. Saya akan tumpukan apa yang MITI akan laksanakan termasuk apa yang saya telah sebut iaitu labour market reform atau pembaharuan pasaran buruh. Termasuk untuk menaikkan gaji, mengurangkan pekerja asing tanpa berkemahiran dan juga memastikan lebih ramai bakat dari semua bidang supaya mereka boleh masuk ke Malaysia, mereka boleh bekerja di Malaysia dalam sektor-sektor yang kita memerlukan mereka. Berdasarkan dasar semasa pengambilan expatriate yang ditetapkan oleh KDN. Ini adalah dasar semasa graduan asing di Malaysia yang telah tamat belajar dibenarkan menukarkan pas pelajar student pass kepada pas pengajian ataupun employment pass EP dengan syarat graduan asing berasal daripada 23 negara yang dikenal sebagai berisiko rendah serta tempoh pengalaman bekerja adalah sekurang-kurangnya 3 tahun bagi lepasan ijazah dan 5 tahun pengalaman bekerja bagi lepasan diploma. Langkah ini adalah untuk menangani isu kekurangan bakat mahir dalam sektor-sektor tertentu, khususnya berteknologi tinggi seperti aero angkasa, kimia E&E, pharmaceutical dan peranti perubatan dan juga EV. Ini juga adalah bagi membolehkan pelaburan dan projek baharu dapat direalisasikan dengan lancar dan pada masa yang sama untuk memenuhi permintaan buruh dalam era endemik seperti semestinya akan menentukan kejayaan Malaysia yang lebih cemerlang. So, ini seperti apa yang saya jelas tadi, kita membenarkan kemasukan pelajar yang sudah belajar di Malaysia beberapa tahun dan mereka dibenarkan kalau mereka mengikut ataupun mereka daripada negara-negara yang telah disebutkan 23 negara tersebut
dan mereka dibenarkan untuk bekerja di Malaysia. Tapi ini bukan tidak bercanggah dengan dasar kerajaan. Dasar kerajaan ialah untuk memastikan lebih ramai rakyat Malaysia dapat pekerjaan yang lebih baik dengan gaji yang lebih setimpal, gaji yang lebih baik. So itu hasrat kerajaan dan tidak ada pencanggahan di sana. Yang berhormat Datuk Yang di-Pertua, boleh minta laluan Menteri. Terima kasih. Saya sendiri menyebut tentang perkara ini dan beberapa ahli parlimen yang lain pun menyebut, termasuk Ketua Pembangkang. Kita berharap Menteri dapat memberikan pencerahan supaya tidak lagi timbul sebarang keraguan di antara pelaburan yang diluluskan oleh kerajaan, khususnya MITI Maida, dengan apa yang direalisasikan. Umpamanya pada tahun 2022 kita diluluskan projek investment yang diluluskan ialah 264.6 bilion. Berapa peratuskah daripada 264 bilion itu telah direalisasikan dalam bentuk pelaksanaan? Dan kita tahu bahawa tak mungkin kita boleh capai 100%, ya Pak Menteri. Saya sendiri pengalaman tak pernah capai 100%. Kadang-kadang diluluskan 13 bilion tapi tidak pernah dilaksanakan sehingga bertahun-tahun sehingga hari ini. Terutamanya pelaburan daripada pelaburan tempatan. Dia masalah kadang-kadang sumber kewangan, dana dan sebagainya. Boleh Pak Menteri berikan persentis secara keseluruhan. Berapa persen dalam masa 2 tahun direalisasikan, berapa persen 3 tahun, dan yang kita capai tahun 2023 iaitu 329.5 bilion ini, apakah pandangan Menteri, berapa peratus yang akan dilaksanakan? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kubang Pasu. Memang saya nak sentuh isu ini dan secara rule of thumb, untuk jawapan ringkas ialah biasanya rule of thumb 85% akan dilaksanakan dalam tempoh 2 tahun. Itu secara rule of thumb kalau ditanya, dan ini sudah dijelaskan oleh Yang Berhormat Menteri MITI. Izinkan saya, Datuk Yang di-Pertua, mengucapkan tanya kepada ini saya dah baca ni. Yang Berhormat Larut, Yang Berhormat Petaling Jaya, Yang Berhormat Puchong, Yang Berhormat Kubang Pasu, Yang Berhormat Kota Baru dan Yang Berhormat Machang telah membangkitkan tentang Hala 7 MITI bagi mendepani tahun 2024 dalam aspek meningkatkan pelaburan strategik. Adalah menjadi hasrat dan komitmen MITI untuk memastikan Malaysia terus berupaya menarik pelaburan bagi kedua-dua pelaburan, iaitu pelaburan asing dan juga pelaburan tempatan, selaras dengan hasrat kerajaan untuk memacu pertumbuhan ekonomi negara. Disokong oleh asas yang kukuh dan pembaharuan yang digariskan di dalam ekonomi madani dan belanjawan 2024, pendekatan secara whole of government, termasuk kerjasama dan sinergi dengan kerajaan negeri, akan membolehkan Malaysia mencapai sasaran pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK yang lebih kukuh sekitar 4 sehingga 5% pada tahun 2024. Datuk Yang di-Pertua, minta laluan sikit ya Menteri. Ya. Baru-baru ni timbul syarikat Goodyear yang membuat tayar dari Amerika Syarikat yang ditubuhkan tahun 72 akan ditutup. Boleh Menteri berikan pencerahan apa sebenarnya yang berlaku? Apakah sebab-sebab ianya ditutup? Terima kasih. Terima kasih Kubang Pasu. Kerajaan juga memandang serius akan keputusan Goodyear untuk menutup kilangnya di Shah Alam. Goodyear membuat keputusan ini atas sebab pelan operasional niaga dia baharu yang mensasarkan pengurangan kos sehingga $1 bilion di seluruh dunia setahun menjelang tahun 2025, di mana penutupan kilang di Shah Alam adalah sebahagian daripada langkah pengurangan kos operasi global syarikat tersebut. Antara kilang Goodyear yang ditutup adalah di Germany, Amerika Syarikat dan juga di Australia. MITI melalui Maida telah melakukan langkah proaktif untuk mengurangkan impak penutupan kilang Goodyear tersebut, khususnya kepada kebajikan kira-kira 550 orang pekerja. MITI melalui Maida sudah pun menggerakkan pasukan khas membabitkan Pekeso dan Jabatan Tenaga Kerja melalui IMFC ataupun Invest Malaysia Facilitation Center untuk memudahkan penempatan pekerjaan serta menawarkan program peningkatan kemahiran semula pekerja yang terbabit. Pak Menteri, boleh saya mencelah?
Yang Menteri, Yang Muhammad Gombak pun dalam Dewan ni, minggu lepas dia kata saya tak menipu tapi saya putar belit fakta. Saya faham beliau perlu pertahankan status Selangor sebagai destinasi pelaburan. Tapi saya bukan nak bercakap perkara yang bagi saya bersifat picisan. Keputusan Goodyear adalah keputusan perniagaan mereka. Akan tetapi sudah ada siri-siri pelabur-pelabur awal menarik diri, Panasonic, Western Digital, dan pada hari minggu ini, Perdana Menteri Thailand pergi ke Perancis dan mengumumkan Thailand berjaya menarik pelaburan daripada Michelin dengan jumlah pelaburan berjumlah 1.5 bilion ringgit. Jadi ingin saya bertanya, apakah ada semacam satu cabaran buat negara kita untuk retain dengan izin pelabur-pelabur asal dan juga menarik pelabur-pelabur berkualiti, sebabnya MITI juga menyasarkan Malaysia untuk menjadi hub pembuatan kereta elektrik. Tapi kalau tayar pun kita tak boleh nak jaga kilang buat tayar, macam mana nak tarik kilang-kilang lain? Jadi apakah ada, sebab itu Tan Sri Rafidah, mantan Menteri MITI, bersuara. Bahasa saya berbahasa itu, saya terbaca dengan laporan tentang Tan Sri Rafidah. Jadi apa komen MITI? Are we losing competitiveness in this area? Thank you. Hasrat kita sebagai kerajaan dan juga hasrat MITI ialah untuk menjadikan Malaysia sebagai destinasi untuk high-end manufacturing, pembuatan high-end. Kita juga berhasrat untuk menjadikan Malaysia sebagai destinasi ataupun lokasi di mana kita memberikan atau membekalkan high-end services. Bermakna kita buat pilihan. Bermakna kita buat pilihan sebagai satu negara. Tadi saya sebut, kita perlu untuk mewujudkan suasana supaya pekerja-pekerja kilang dapat dibayar dengan gaji yang setimpal, gaji yang lebih tinggi. Apabila kos pekerja naik, corporate dia perlu buat keputusan. Dia buat pilihan. Dan kita nak menarik industri-industri high-end kerana di serantau kita tidak ada tempat lain yang boleh jadi satu tapak untuk high-end manufacturing. Dan saya cadang kepada Macang, boleh baca apa yang ditulis oleh Financial Times semalam supaya memberi gambaran yang betul. Apa yang telah berlaku ialah kita dapat banyak pelaburan dan pelaburan yang menuju ke arah lebih tinggi, dan kerajaan berhasrat untuk memastikan pelaburan yang masuk mematuhi apa yang kita sasarkan. Apa yang kita sasarkan? Saya jelas dan saya akan senaraikan 12 kriteria yang disasarkan oleh NIMP 2030. NIMP menetapkan 6 maklumat utama dan ini bersama dengan National Investment Aspiration yang telah diluluskan oleh kerajaan terdahulu. Pertama, meningkatkan kompleksiti ekonomi. Kedua, mencipta peluang pekerjaan bernilai tinggi. Ketiga, memperluas rangkaian domestik. Keempat, membangunkan kluster ekonomi baharu dan sedia ada. Kelima, mempertingkatkan keterangkuman. Dan keenam, mempertingkatkan penerapan ESG. Ini adalah 6 maklumat yang telah digariskan oleh kerajaan terdahulu dan disambung, diikuti oleh dan diterap masuk dalam NIMP. Dan MIMP berdasarkan 6 maklumat itu telah menggariskan 12 indikator berasaskan hasil atau outcome based indicators yang akan diguna pakai untuk mengukur kualiti pelaburan. Okay, we are talking about quality investment. Okay, ini adalah 12 indikator. Pertama, meningkatkan usaha dalam aktiviti bernilai tambah tinggi. Kedua, mempercepat pembangunan aktiviti penyelidik dan pembangunan R&D serantau. Ketiga, mencipta peluang pekerjaan berkemahiran tinggi. Keempat, meningkatkan paras gaji pekerja terutamanya dalam industri pembuatan. Kelima, melahirkan PKS yang mampu untuk berdaya saing di peringkat global.
Keenam, mendalamkan integrasi rantaian bekalan tempatan. Ketujuh, meletakkan sektor pembuatan teknologi bernilai tinggi pada kedudukan yang lebih strategik. Kelapan, membangunkan kluster baharu dalam menangani pasaran yang berkembang seperti 4IR atau digital. Kesembilan, merintis pembangunan sektorial dan serantau di negara. Kesepuluh, penyertaan daripada negeri-negeri kurang membangun dalam pembuatan nilai tambah. Kesebelas, mengurangkan risiko atau de-risking ekonomi dalam menangani faktor-faktor ESG. Kedua-belas, memenuhi komitmen untuk mencapai sasaran pelepasan karbon sifar bersih atau net zero. Negara kita membangunkan sektor EV dan negara kita juga ada syarikat-syarikat tayar yang lain. Bukan saja Goodyear saja. So ini adalah keputusan syarikat dan keputusan syarikat kita tidak menghalang apa yang telah diputuskan oleh syarikat tersebut. Apa yang kita nak buat sebagai kerajaan ialah untuk memastikan pelaburan yang datang mematuhi 12 indikator yang saya maklumkan tadi. Terima kasih. Baik, Yang Menteri, terima kasih. Saya ingin merujuk kembali kepada berita Financial Times itu. Saya pun sudah back bookmark tentang berita itu, baru nak baca nanti. Dan tapi saya kata syabas dan tahniah lah, kerajaan berjaya mengekalkan kompetitiveness kita dalam bidang ini. Kita maklum, di Kedah, pelan manufacturing IC ini diklaim ATNS. Dulu saya rasa Kubang Pasu yang bawa masuk tu, dia masa dia jadi Exco. Tapi baru-baru ini kita dikejutkan dengan satu kritikan rungutan daripada Exco Pelaburan Kedah yang baru, Adun Jitra, ya, bekas Naib Chancellor UUM. Jadi beliau kata, kenapa bila mana seorang Exco datang nak buat program pembangunan untuk melahirkan bakat-bakat baru dalam sektor ini di Kedah, beliau dihalang oleh quote Little Napoleon dalam KPM. Macam mana pelabur nak tengok, apakah picisan sangat perbahalahan politik kita sampai Exco nak masuk rasmi program di sekolah pun dihalang. Jadi macam mana Yang Mak Menteri? Dulu Yang Mak Menteri masa jadi pembangkang kata kerajaan perlu ada whole of government approach dengan izin. Parti Yang Mak Menteri pun sama melaungkan slogan ini. Tapi bila kami di sini malah Exco dihalang. Jadi kami ini pun ramai ya pakar-pakar engineer, accountant yang boleh membantu MITI menjayakan misi pelaburan biar berjaya. Pembuka rasmian ATNS dihadir oleh saya, Kubang Pasu dan Exco Kedah yang disebutkan tadi. Bagi MITI, memang kita menyambut pelaburan yang datang ke negara kita, tak kira pelaburan tempatan ataupun pelaburan asing, dan kita menjayakan semua sebagai satu negara. We are prepared to work as a team, dan saya jemput macam berfikir dan bertindak untuk bertindak sebagai satu pasukan. Yang Berhormat, soalan tambahan berkenaan isu sama. Saya dah baca artikel Financial Times dan saya rasa ini perkara yang wajar dipuji, khususnya penjawat-penjawat awam di MITI. Tetapi di dalam artikelnya sama, dia berkongsikan dua masalah. Pertama sekali, dalam sektor semiconductor, kita masih belum lagi masuk atau mendapat pelaburan berimpak tinggi, khususnya dalam wafer fabrication. Ada dalam the final line dia katakanlah bila kita akhirnya akan dapat. Kita masih fokus kepada packaging. Itu yang pertama. Kedua, rantaian itu masih berkait rapat dengan MNC di luar. Tidak seperti Taiwan contohnya, di mana mereka dah ada local giant seperti TSMC. Bagaimanakah MITI ingin memastikan bahawa dua kekangan yang dikongsikan dalam artikel yang sama dapat kita perbaiki bersama? Terima kasih. Dari segi fact, TSMC berlabur ke Jepun dan kerajaan Jepun bagi insentif ataupun bayaran grant yang melebihi 10 bilion US dollar. Kerajaan Malaysia mungkin tidak ada ruang fiskal tersebut. Tapi saya dan juga Menteri MITI percaya kelebihan yang lain dan juga ekosistem yang kita perolehi di negara kita akhirnya akan menjemput mereka yang ingin menubuhkan fab ke Malaysia. Isu kedua, memang itu salah satu masalah dan juga salah satu usaha yang kita akan lakukan supaya kita boleh jayakan lebih banyak syarikat tempatan berteknologi.
Harapan saya ialah menjelang tahun 2030 kita ada 100 syarikat yang dengan hasil tahunan Yang Berhormat Menteri, ya. berapa minit dulu? Saya nak sentuh EV kalau boleh 10 minit lagi boleh. Boleh. Okey, terima kasih. 10 minit. Ya. So, sasaran kita dan harapan saya lah menjelang tahun 2030 kita ada 100 syarikat dengan hasil tahunan yang melebihi 1 bilion ringgit dalam sektor teknologi. Kita perlukan dasar, kita perlukan pelbagai usaha, tetapi hasrat kerajaan ialah untuk mewujudkan lebih banyak syarikat berteknologi tinggi dan dengan hasil melebihi 1 bilion ringgit setiap tahun. Saya Yang Berhormat, sebelum Menteri. Gombak saya nak jawab soalan. Saya tapi bangkit dulu. Bab lain dulu. Terima kasih Yang Berhormat. Saya percaya kalau bidang IC sebelum masuk kepada wafer dan juga advanced packaging ini merupakan di antara bidang-bidang yang ada dalam semiconductor. Namun begitu Yang Berhormat, apa yang saya percaya sekarang ni, pada satu ketika kita accelerate banyak syarikat-syarikat pemula yang masih lagi tidak ada hala tuju. Namun saya pada pandangan MITI juga boleh membuat program acceleration untuk program-program syarikat-syarikat anak-anak syarikat-syarikat kecil ataupun syarikat-syarikat SME di peringkat negara supaya mereka boleh mencapai ke tahap yang lebih tinggi dan juga melatih engineer-engineer untuk IC dan sebagainya. Ini satu perkara yang saya rasa kita tertinggal dan tidak memerlukan fund yang besar sebagaimana Taiwan nikmati daripada Jepun, yang saya rasa boleh memperkukuhkan ekosistem semiconductor yang sudah bertapak di Pulau Pinang dan beberapa buah negeri lain. Terima kasih. Saya sangat setuju dengan pandangan Yang Berhormat Gombak bahawa IC design dan juga advanced packaging adalah dua bidang di mana negara kita ada kelebihan dan kita harus melabur lebih banyak supaya mewujudkan ekosistem yang lebih sticky, yang lebih kuat. Yang Berhormat Gombak telah memberi cadangan bagi meningkatkan pasaran terutamanya perusahaan kecil dan sederhana PKS dengan membina sistem inovasi nasional. Saya setuju dan MITI setuju dengan cadangan Yang Berhormat Gombak. Untuk maklumat Yang Berhormat, kerajaan sedang dan akan sentiasa menyokong melalui penyelidikan dan pembangunan R&D dan inovasi dengan memberi bantuan yang diperlukan oleh PKS di seluruh negara. Pelbagai bantuan juga disediakan oleh MITI dan agensi di bawahnya seperti bantuan pembiayaan, hikmat nasihat dan panduan perniagaan bagi meningkatkan rantaian nilai PKS. Saya juga nak sebut sikit tentang kolaborasi di antara 4 negeri. Yang seperti apa yang dicadangkan oleh Maida, Yang Berhormat Gombak juga sebut tentang kerjasama di antara negeri-negeri dalam ucapan Yang Berhormat. Ya, terima kasih Yang Berhormat. Menyentuh tentang hal tersebut, saya menyeru kepada Yang Berhormat BT dan Kementerian supaya memberikan ruang kepada pihak negeri mengenal pasti dan juga memperkasakan PKS-PKS yang sudah ada dalam rangkaian, sebab invest ataupun unit pelaburan negeri-negeri memang bertindak dan berkenalan ataupun beroperasi ataupun berurusan secara terus dengan mereka. Kedua pihak PBT Yang Berhormat, pihak PBT juga berurusan secara terus dengan mereka. Justru mengenal pasti senarai-senarai ini dan potensi-potensi ini wajarnya diletakkan tanggungjawab kepada pihak negeri. Cumanya pihak kementerian dan sebagainya harus juga menyediakan fund dan dana. Sebab untuk PKS dananya perlukan satu dana yang besar dan tidak boleh pada kadar yang dimiliki oleh negeri yang agak terhad. Hatta negeri Selangor pun saya percaya masih lagi hanya mampu membantu PKS untuk benda-benda yang kecil, tak sampai dapat membantu meningkatkan pengeluaran mereka, kemahiran mereka ataupun jaringan networking yang ada selain daripada melaksanakan program-program pameran dan juga lawatan negara luar. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Gombak. Saya setuju dengan pandangan Yang Berhormat Gombak dan juga MITI dengan Maida telah cadang untuk mengadakan kolaborasi di antara kerajaan pusat bersama dengan Kuala Lumpur, Negeri Selangor, Negeri Sembilan dan Negeri Melaka supaya Central Region ni dapat koordinasi dari segi joint promotion dan juga dari segi pembangunan bersama dan serentak terutamanya di sektor-sektor terpilih termasuk angkasa. Ini adalah akan diusahakan dan saya harap kerjasama di antara
peringkat persekutuan dengan negeri akan lebih erat selepas ini. Datuk Yang di-Pertua, Yang Berhormat, ya. saya minta bercelah sikit. Okey. Okey, terima kasih. 30 saat. Saya setuju dengan pandangan Yang Berhormat berkenaan dengan kita perlu menjadi satu tim kerajaan untuk kita membangunkan negara. Jadi saya tengok sektor-sektor yang penting, pemerintahan untuk skill workers ni sangat tinggi sekarang ini. Jadi saya harap MITI boleh bekerjasama dengan KPM untuk kita tengok, termasuklah aeronautika yang disebut tadi ni. Tapi kita tengok sekarang macam mana yang berlaku di Kedah baru ni. ESCO turun. Bila nama ESCO ni turun, bila kita bab pendidikan ini, TVET ni kita letakkan agenda politik. Jadi kita akan menggagalkan pembangunan negara. Jadi saya minta. Okey, terima kasih. Sebab KPM telah buat keluar surat melalui Jabatan Pendidikan Negeri, kalau ada ESCO datang tak boleh dilaksanakan program bersama antara MITI dengan KPM. Terima kasih. Saya beralih ke ini isu saya jumpa sendiri dengan ESCO. Saya bercakap dengan dia sendiri. Seorang profesor. Yang Berhormat Kubang Krian, Yang Berhormat Machang dan Yang Berhormat Sibu telah membangkitkan isu kelestarian penggunaan kenderaan elektrik atau EV, merangkumi ketersediaan dan kemudahan pengecas EV dan EV mampu milik untuk rakyat dan teknologi mengitar semula bateri. Seperti mana para YB sedia maklum, selaras dengan sasaran ditetapkan dalam National Energy Transition Roadmap NETR, kerajaan mensasarkan sekurang-kurangnya 20% daripada jumlah jualan tahunan atau TIV setiap tahun pada 2030, 20% EV pada tahun 2030, 50% pada tahun 2040 dan 80% EV pada tahun 2050. Transisi EV ini adalah sejajar dengan salah satu misi bahawa NIMP, di bawah NIMP untuk memangkin EV sebagai pemacu pertumbuhan utama bagi memastikan pembangunan ekonomi yang lebih mampan di masa hadapan. Kerajaan akan terus menerajui usaha untuk membangunkan ekosistem rantaian bekalan EV tempatan. Syarikat-syarikat pengeluar otomotif tempatan dalam perancangan bagi mengeluarkan kereta elektrik pada harga yang lebih kompetitif dan dijangka pengeluarannya pada tahun 2025. Saya faham dalam handset ada ahli parlimen yang katakan EV adalah kereta untuk yang kaya raya, tetapi ini adalah persepsi yang kerajaan ingin tukar dan hasrat kerajaan ialah pada tahun 2025 kita akan ada pengeluaran tempatan EV dengan harga yang berpatutan dan harga kurang daripada RM100,000. Ini adalah hasrat kerajaan dan ini bukan terhad kepada perodua ataupun proton. Sesiapa jenama yang bersedia untuk mengeluar kereta di dalam negeri, di dalam Malaysia, CKD, dia akan dibenarkan untuk menjual kereta mereka di bawah harga RM100,000. Dan ini supaya kita dapat menghasilkan dua objektif atau mencapai dua objektif. Objektif pertama ialah kita nak merakyatkan transisi hijau. Transisi hijau ni diperlukan dan kita ingin merakyatkan transisi hijau. Tetapi dengan matlamat kedua secara serentak, iaitu untuk membangun industri baharu. Kita perlukan transisi hijau tetapi kita juga ingin membangun industri baru, maka kerajaan tidak bersedia untuk membuka had RM100,000 itu untuk tujuan ini. Dari segi charge pengecas EV, sebelum ini kerajaan menumpu untuk menghasilkan 10,000 pengecas EV. Tapi 10,000, angka 10,000 ini sebenarnya 1,000 DC charger dan 9,000 AC charger. Kerajaan telah memahami keadaan sekarang bahawa kerana negara kita ada banyak landed property, maka sebenarnya AC charger ni bukan tumpuan kita. Tumpuan kita ialah untuk mewujudkan lebih banyak DC charger supaya range anxiety pengguna EV dapat dikurangkan dan lebih ramai rakyat boleh pakai EV untuk jarak panjang.
Dan tumpuan ini telah diputuskan dalam National EV Steering Committee meeting dan akan diteruskan dan kajian akan diadakan supaya mengkaji adakah kita akan menaikkan sasaran DC charger, pengecas DC dari 1,000 untuk tahun 2025 sehingga kepada had ataupun sasaran yang lebih tinggi supaya kita dapat lebih banyak pengecas EV. Dan saya juga dimaklumkan bahawa ada yang berpandangan bahawa EV atau subsidi yang telah diberikan kepada pemilik EV, pemilikan EV tumpu kepada mereka yang lebih kaya raya. Ini sebenarnya subsidi ataupun insentif yang telah diberikan sebenarnya diputuskan oleh kerajaan terdahulu. Kerajaan sekarang hanya melancarkan skim pertama berkenaan dengan electrification ialah skim galakan penggunaan motosikal elektrik ataupun Mari Charge dengan rebate sehingga RM2,400 untuk pembelian ataupun langgangan motosikal elektrik. Ini adalah apa yang telah diumum, apa yang telah dilancarkan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri oleh kerajaan ini. Dan kerajaan ini, hala tuju kerajaan ini ialah untuk mewujudkan insentif untuk pemilikan EV bagi mereka yang pendapatan mereka tidak melebihi satu tahap. Dan dalam Mari Charge untuk motosikal elektrik, hadnya ialah RM120,000 setahun. Ini had ataupun pendapatan supaya mereka yang dapat pendapatan yang kurang daripada itu dapat insentif. Untuk masa depan, kerajaan harap boleh dapat persetujuan daripada Kementerian Kewangan supaya pendekatan yang sama iaitu one time subsidi ataupun insentif untuk menggalakkan penggunaan kereta elektrik. Sekarang ini untuk motosikal, kita harap selepas ini boleh menggalakkan penggunaan kereta elektrik. Pendekatan inklusif yang digunakan ini diharap dapat membantu kerajaan untuk merakyatkan transisi hijau dan mewujudkan serta membangunkan industri baharu. Datuk Yang di-Pertua, subjek yang akhir ialah berkenaan dengan ASEAN. Yang Berhormat Padang Besar telah membangkitkan isu berkenaan perdagangan serta peluang berkaitan sempurna kepengerusian Malaysia bagi ASEAN pada tahun 2025. Seperti sedia maklum, Malaysia akan mengambil alih tugas sebagai pengerusi ASEAN daripada Laos PDR pada penghujung tahun 2024 dan seterusnya akan menjadi tuan rumah kepada mesyuarat-mesyuarat ASEAN untuk tahun 2025. MITI adalah koordinator ataupun koordinator untuk tonggak ekonomi ataupun ekonomi pilar. Dan Malaysia diberikan tugas untuk menghasilkan ASEAN Community Post 2025 Vision ataupun akan dikenali sebagai ASEAN Community 2045 Vision. Dan saya mengalu-alukan cadangan daripada di kalangan ahli-ahli parlimen supaya kita membina visi 20 tahun untuk ASEAN dan dalam konteks ASEAN negara kita dapat berkembang pesat dan negara kita dapat mewujudkan kerjasama di antara negara kita dengan negara-negara lain. Akhirnya izinkan saya sudahi dengan serangkap pantun. Baju Melayu cantik berpelikat, jangan dipakai bersama sutra. Ramadan mulia membawa berkat, semoga makmur semua sejahtera. Saya akhiri dengan ucapan selamat menunaikan ibadat puasa dan marilah sama-sama kita mendoakan semoga ekonomi negara akan terus maju dan makmur. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Dipersilakan ke Menteri.